Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarif Zamawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 25 Julai 2021. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. 5 lagi lokaliti di negeri ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula esok hingga 8 Ogos selaras keputusan Kerajaan Persekutuan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan PKPD melibatkan 2 lokaliti di Beaufort, manakala Beluran, Kudat dan Datu masing-masing mencatat 1 lokaliti. Lokaliti berkenaan ialah Kampung Lajau dan Kampung Kota Klias di Beaufort, Perumahan Ladang Kimlong di Beluran, Kampung Tungkang di Kudat dan Kampung Telisai Tungku di Lahad Datu. Datuk Masidi turut memaklumkan penamatan PKPD di QI Farm Membalua Tawau, Kampung Pikat Bongawan Papar, Kampung Jawi-Jawi Kota Belud serta 4 lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Kampung Suang Parai, Taman Kingfisher Sulaman, Bandaran Berjaya dan Penjara Kepayan pada hari ini seperti yang dijadualkan. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan 2 lagi kluster baru direkodkan iaitu kluster Nosoob Baru di Pinampang dan kluster Jalan Mat Saleh di Kota Kinabalu, Putatan Penampang, Papar dan Ranau. Jangkitan kluster dikategorikan sebagai jangkitan di Majlis Pengembumian dan jangkitan daripada kluster tempat kerja. 2 kluster ini merekodkan 59 kes daripada 712 kes baharu yang dicatat semalam. Dengan pertambahan kes baharu ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 78,652 kes. 8 kematian direkodkan iaitu Sandakan 3 kes, manakala masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Penampang, Kudat, Tawau dan Beluran. Sementara itu, sebanyak 185 kenderaan di arah berpatah balik daripada 41,287 buah kenderaan diperiksa dalam 139 sekatan jalan raya SJR yang dijalankan di seluruh negeri. Penguatkuasaan prosedur operasi standard turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia melibatkan 124 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 31 pemeriksaan di kawasan perairan Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan. 1 tangkapan dibuat di bawah Akta Perikanan 1985. Sebanyak 8 premis daerah tutup dan 16 kompaun dikeluarkan dalam operasi bersepadu pemantauan prosedur operasi standard SOP di seluruh negeri pada Jumaat lepas. Ia menjadikan jumlah kompaun melalui operasi berkenaan meningkat kepada 9,202 keping. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, daripada 16 kompaun dikeluarkan, sebanyak 8 kompaun dikeluarkan di Sandakan, diikuti Kota Kinabalu 4, Papar 3 dan Kudat 1 keping kompaun. Ia melibatkan pelbagai kesalahan, antaranya gagal menggunakan aplikasi MySejahtera atau mencatat butiran diri sebelum memasuki permis, tidak memakai pelitup muka, gagal membuktikan tujuan pergerakan dan mengadakan aktiviti dengan kehadiran ramai. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti kes jangkitan mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Baik, laporan tadi mengakhiri berita hari ini. Patuhi SOP walau di mana juga anda berada. Duduk di rumah jika tiada keperluan mendesak. Jaga diri, jaga jarak, amalkan pemakaian pelitup separuh muka. Kita jaga kita. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita
sang kuda-kuda merusan rantai oh covid sepusia soduo tinanu somito kumasomito mongkro todo montaba karahiba momo soduo tinanu somito kumasomito mongkro kabang todo karahiba momo kami si hulu taga pai bahi hiso pai bahaya mahima si babalataga alungi lolo taka kauluan kebersihan ulai nakabang sudon kami tampilan. Dimaklumkan keputusan ujian COVID Puan positif. Di mana salahku? Bertemu kembali. Menyedari kepentingan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, 3 anak beranak iaitu Madeline Paul, Natalie Onet Christopher Robert dan Ivy Joyce Christopher Robert dari Kampung Minasut, Bingkor, Keningau tidak melepaskan peluang untuk hadir pada hari pertama pembukaan pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Masyarakat Bingkor, Keningau. Saya bersyukur kerana terpanggil untuk menerima vaksin pada hari ini. Saya menyeru kepada orang-orang yang di luar sana yang belum menerima vaksin, datanglah untuk menerima vaksin untuk keselamatan diri dan kita jaga kita. Manakala seorang lagi ibu Viviana Oyo yang mempunyai seorang bayi berusia 9 bulan dari Kampung Palapikan, Bingkor dan sepasang suami isteri Arni Batik dan Julianus Jungot bersama ipar lelakinya Justinus Jungot dari Kampung Baru Bingkor yang mengalami penyakit kesan angin ahmar turut tidak ketinggalan mendapatkan suntikan vaksin di PPV ini. Supaya kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Macam saya ada anak menyusu 9 bulan, jadi penting untuk saya mengambil vaksin, melindungi keluarga saya dan semua orang. Hari ini saya datang dengan suami dan juga adik ipar saya dan saya bersyukur sebab dapat ini vaksin. Dan apa yang perlu kita tahu bahawa vaksin ini sangat penting untuk melindungi diri kita daripada jangkitan COVID-19. Dan melalui vaksin ini kita yakin dengan keadaan diri sendirilah dan juga dapat menyelamatkan di sekitar kita. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Keningau, Dr. Muhammad Nurhaizam Ahmad Narawi memberitahu pihaknya akan mengadakan program outreach setiap hujung minggu selepas ini memandangkan sambutan menggalakkan daripada penduduk. Kita mensasarkan untuk program seperti ini khas untuk Bingkor dan juga Apin-Apin kita cuba laksanakan setiap minggu. Bermaksud setiap hujung minggu akan ada program outreach selepas ini sekiranya bekalan vaksin kita mencukupi. Kita memohon kepada pihak kerajaan supaya dapat menambah lagi jumlah penerima vaksin di kawasan-kawasan luar bandar ini. PPV Bingkor menyasarkan 1,000 suntikan dos pertama dalam program 2 hari ini. Cadangan projek naik taraf jambatan di Kampung Panji Lahad Datu yang dianggarkan bernilai RM1 juta bakal memberi manfaat kepada 4,000 penduduk di kawasan berkenaan. Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Lahad Datu Abdul Hakim Gulam Hassan berkata naik taraf itu perlu memandangkan keadaan struktur jambatan tersebut terlalu uzur dan boleh menjejaskan keselamatan penduduk kampung yang menggunakan jambatan tersebut setiap hari.
Menurut Abdul Hakim, jambatan sepanjang 1,500 kaki ini menghubungkan beberapa kampung berhampiran termasuk Kampung Panji, Bakau dan Kampung Puyut. Pada masa ini, pihaknya akan memohon peruntukan sebanyak RM100,000 kepada kerajaan negeri untuk kerja-kerja baik pulih jambatan tersebut kerana beberapa bahagian struktur jambatan berkenaan memerlukan pembaikan segera. Kos hampir menelan lebih RM1 juta untuk menaik taraf jambatan ini. Walau bagaimanapun, hari ini kita cuba sedaya upaya kita untuk memperbaiki keadaan yang mana benar-benar mendesak dan insya-Allah dalam masa terdekat ini akan dilaksanakan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melakukan tinjauan ke atas jambatan berkenaan di Kampung Panji, Lahad Datu. Sebanyak 100 pain darah berjaya dikumpul dalam program kempen derma darah yang berlangsung di Buavan Square, Pinampang petang semalam. Program itu anjuran bersama 8 badan bukan kerajaan NGO, unit tabung darah, Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu dan pejabat daerah Pinampang. Ketika ditemui RTM dalam program berkenaan, penolong pegawai daerah Penampang bahagian pembangunan, Stanley Sikolis memuji penduduk daerah berkenaan tampil menderma darah. Kita mengharapkan semoga setiap NGO yang ada supaya terus meneruskan usaha ini supaya kita dapat membantu hospital memberi bantuan darah di tabung darah hospital. Kempen ini bagi membantu menampung keperluan bekalan darah hospital di Sabah selain membantu pesakit thalassemia dalam daerah Penampang. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Kesan COVID-19 lebih teruk kepada orang yang belum divaksinasi. Jangan tunggu dan tangguh. Daftar untuk dapatkan vaksin anda. Saya Muhammad Syarif Samawang. Salam hormat. Di mana kesilapan kita sehingga kita diuji dengan musibah ini?